Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari Selasa 20 hari bulan September 2011 tertarik dengan pertanyaan daripada Morgan Seki mengenai kita punya composite index, whether ada support ke, breach ke, ataupun menurun menaik ke. And then saya minta maaf kerana senyap seketika daripada hari terakhir pada lebih daripada seminggu yang lalu kerana sibuk dengan persediaan untuk pergi haji pada tahun ini. Dan okey, tanpa berlengah masa saya ingin menjawab actually dua soalan, satu daripada Bugen Seki dan satu lagi tak salah saya daripada uh, FATVET yang mengatakan MACD, ya. Mungkin ya, kalau kita buka MACD di dalam Nexus chart.com, okey, kepada yang nak free chart ni boleh, tapi KLCI setahu saya tak ada dalam apa ni, dalam Nexus. Saya tak faham kenapa Singapore Index, Hong Kong dan sebagainya ada di Nexus, tapi when it come to kita punya KLCI, Nexus tak ada provide data. Dan saya agak kecewa juga dengan Nexus, tapi tak apa, saya tak ada apa kena-mena dengan Nexus. Saya nasib baik tak ada join ke apa ke. Saya hanya menggunakan Metastock. So okey, tanpa berlengah masa lagi, saya buka kepada Metastock. Di sini saya mempunyai lebih kurang 12 indeks yang selalu saya monitor. Nak kata selalu tak juga, tapi saya hanya ingin mengetahui keadaan secara global pasaran saham. Dan kita boleh lihat di India, Bombay, keadaan RMO adalah negatif, bearish. Dow Jones juga masih negatif. Di di FTSE 100 masih lagi negatif. Hang Seng juga negatif. S&P di Australia masih lagi negatif. Nikkei Jepun also negatif. Korea also negatif. Dan KL Composite kita di tahap yang agak bagi saya membimbangkan. STI di IDX set di Thailand, tak salah saya, masih juga negatif. Di China pasaran juga negatif. Di Singapura, jiran kita bersebelahan, juga di tahap yang terumbang-ambing, masih negatif. Dan Taiwan juga masih di tahap negatif. Okey, kita buka kepada KLCI kerana pertanyaan daripada KLCI. Dan saya akan cuba besarkan di sini. Okey. Dan ini adalah pergerakan daripada setahun. Kita boleh tengok, akan saya besarkan di sini lagi supaya clear. Okey, kita boleh lihat pergerakan daripada daripada end of July, turun dengan selebih daripada, saya rasa sekarang lebih kurang 200 mata. Dan kita ada cuba resistance di sini, tapi resistance telah terus bertukar kepada turun lagi. Dan ini adalah carta daily. Dan kalau kita ingin melihat secara weekly, saya akan tukarkan kepada weekly untuk pelabur-pelabur yang menggunakan jangka masa yang lebih panjang lah daripada pelabur-pelabur yang hanya menggunakan daily. Dan kita boleh lihat dalam carta weekly, memang confirm tahap yang menurun, tiada menunjukkan langsung trend KLCI akan menaik lagi. Dan kita boleh tengok daripada sini yang mengatakan close pada 1430. Sebelumnya adalah
close 1469, jadi memang confirm 469 ke 1430 adalah masih dalam keadaan trend yang menurun. Okey, saya cuba tunjuk weekly chart kepada RMO signal yang lain. RMO kalau kita melihat weekly masih di tahap positif, tetapi kita telah keluar dua confirm signal di sini, iaitu last arrow adalah merah dan the current bar of the weekly chart also merah. Jadi dalam keadaan begini masih lagi orang yang melabur pada jangka masa yang panjang, belum lagi sebenarnya di tahap yang panik atau ingin menjual lah. Tapi kalau di daily chart memang ketiga-tiga signal telah keluar, dan kita boleh lihat juga dari segi exit swing signal ni. Kalau saya cuba besarkan, okey, exit swing signal ni menunjukkan dia ke trend yang ke arah ke biru, ke line yang biru di weekly chart. Ini adalah menunjukkan tanda yang sihat, bermaksud kalau minggu yang berikutnya dia telah mencecah kepada angka 25 di sini, orang yang membuat short selling ke indeks kita akan keluar daripada short sellingnya, dan bila dia naik kepada dan antara 25 ke 75 ke atas ni menunjukkan ia akan bertambah baik, bermaksud orang yang play long rather than short akan cuba masuk di sini. Tapi saya untuk orang-orang yang main short, saya tak nak main short. Saya kesimpulannya menunjuk bagi saya KLCI adalah di tahap yang menurun, confirm. Kalau di weekly chart sudah menunjukkan tandanya, tambah pula di daily. Di daily kita boleh lihat RMO di tahap negatif pada masa yang lama, dan orang masih, kalau di tahap exit swing signal ni, orang yang masih lagi yang play short, lagi di dalam comfortable zone, mereka akan lagi play short sebenarnya, dan bukan untuk orang kita play long. Dan current last signal adalah jual, merah, dan bar yang terkini berwarna merah. Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan mengenai KLCI. Untuk secara analisis saya secara global, kita boleh lihat ada sedikit perubahan di tak salah saya di US yang menunjukkan, okey, saya besarkan di sini. Dow Jones menunjukkan setelah berada di dalam menurun sekian lama, naik dan turun terumbang-ambing di sini. The current bar sekarang ni adalah biru. Saya besarkan di sini kalau tak nampak. Okey, current bar adalah biru. The last signal adalah buy signal, dan RMO menuju ke arah positif. Now approaching zero, but we never know, it can be also the next day macam ni dia akan naik balik. Itu memang behavior begini susah nak predict. Tapi untuk exit swing juga, untuk orang-orang yang play long also, dia keadaan yang menurun. Dan kita, kalau untuk orang play long,
hanya terpaksa menunggu satu lagi signal, menunggu RMO di tahap positif untuk menunjukkan apa ni kesihatan, untuk menunjukkan apa tu indeks ni dalam keadaan trend dia confirm menaik. Walaupun kita nampak di sini memang menaik daripada minggu lepas, tapi kita hanya perlu menunggu satu lagi confirm signal. Kalau di Dow Jones menunjukkan lebih healthy lah untuk apa ni, ke arah orang kata apa, bearish, ke arah bullish, sorry, ke arah bullish daripada bearish. Dan kita dapat lihat juga di setengah negeri, tak salah saya di di FTS, di United Kingdom, di London juga menunjukkan keadaan yang sama, lebih kurang dengan Dow Jones. Last signal adalah biru, the current bar adalah biru juga. RMO menunjukkan approaching kepada value zero, but anything can happen. Wallahualam, ini kita tidak dapat sebenarnya predict investor punya hati. Dia mau tukar esok lusa pun boleh. Dia punya sama ada dia nak simpan, dia nak beli gold ke, dia nak buat ada pelaburan lain ke, dia nak pergi China ke, bank nak rugi ke. Memang nobody can predict the future. Like I said, apa ni, RMO ni hanya membuat statistik dari segi pergerakan belian orang ramai. Dia akan hanya confirm bila ada betul-betul volume, ada betul-betul kenaikan harga yang menunjukkan ada trend. Dia in other words, we say that we trade with the trend. That means kalau trend tu dah menaik, confirm menaik, dan kita hanya trade mengikuti trend yang menaik, rather than kita ada prediction in the future, apa orang kata, macam predicting the past record for future. No, it's not like that. Okay, setakat ini saja yang saya dapat kongsikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.